Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, kita akan berbincang tentang subjek pendidikan jasmani tahun 6 KSSR untuk Unit 5, Bijak Akuatik. Fokus pembelajaran kita adalah berkaitan dengan penyelamat kelemasan, teknik reaching rescue dan teknik throwing rescue. Murid-murid boleh rujuk buku teks pendidikan jasmani tahun 6 KSSR dari halaman 51 hingga 53. Selamat belajar. Mari kita mulakan sesi pembelajaran kita. Sila rujuk buku teks muka surat 51. Unit 5, Bijak Akuatik. Fahrin, Nabilah, Aniwu dan Robert belajar asas akuatik di Pusat Akuatik Bandar. Asas akuatik ini juga sebenarnya adalah asas renang. Mereka belajar cara menyelamatkan mangsa kelemasan di air, keyakinan diri di air dan teknik berenang gaya kuat dada serta kuat rangkak. Selain meningkatkan kecergasan diri melalui kemahiran berenang, kemahiran asas akuatik juga boleh membantu mereka mengadaptasikan diri di sungai, tasik dan laut. Cikgu harap murid-murid faham apa yang telah dibaca tadi. Cikgu telah keluarkan segala maklumat yang terdapat dalam perenggan ini dalam bentuk bertebuih. Mari kita lihat. Ya, muka surat 51 ini menerangkan tentang kebaikan belajar berenang. Daripada perenggan yang diberi, kita dapat 5 kebaikan. Yang pertama, dengan belajar berenang ataupun asas akuatik ini, murid-murid dapat tingkat keyakinan diri di air. Murid tak akan takut berada di dalam air. Ya, mereka akan berasa seronok ketika berada di dalam air. Selain itu, kebaikan belajar berenang juga adalah murid akan lebih tahu teknik berenang. Contoh yang akan dipelajari semasa belajar asas akuatik di pusat akuatik ialah belajar teknik berenang gaya kuat dada serta kuat rangkak. Selain itu, antara kebaikan belajar berenang juga ialah kita akan tahu cara menyelamatkan mangsa lemas. Kerana selain daripada belajar asas kemahiran berenang, murid-murid juga akan didedahkan tentang cara untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang lemas. Okey, seterusnya kebaikan belajar berenang adalah murid-murid dapat mengadaptasi diri di sungai, tasik dan laut. Ini bermaksud murid-murid akan dapat membiasakan diri mereka dan akan berasa seronok apabila mereka berada di dalam sungai, tasik ataupun laut. Dan satu lagi kebaikan kita boleh perolehi apabila belajar berenang ialah kita dapat tingkatkan kecergasan diri kita. Sebab ia juga adalah satu rekreasi yang sihat dan murah. Mari kita teruskan ke halaman 52. Penyelamat kelemasan. Fahrin, Nabilah, Robert dan rakan-rakan sedang belajar cara menyelamatkan mangsa kelemasan di kolam berdasarkan situasi. Mereka diajar cara bertindak untuk menyelamatkan mangsa lemas sama ada secara reaching rescue atau throwing rescue. Ya, ada berapa teknik membantu mangsa lemas? Daripada perenggan ini, kita dapat keluarkan maklumat terdapat 2 teknik menyelamatkan mangsa lemas, iaitu yang pertama, teknik reaching rescue dan yang kedua, teknik throwing rescue. Bagaimanakah cara reaching rescue dan throwing rescue? Mari kita lihat. Teknik pertama, menyelamatkan mangsa lemas. Teknik reaching rescue. Nabilah dan rakan-rakan sedang mendengar taklimat daripada guru mereka, di mana guru akuatik mereka menerangkan teknik reaching rescue ialah teknik menyelamatkan mangsa lemas di air yang berada dekat dengan tepi kolam, ya, yang boleh dicapai reaching, ya, di mana mangsa yang lemas berada hampir dengan kolam, berada tidak jauh daripada kolam dan kita boleh menyelamatkan mereka dengan menggunakan teknik reaching rescue. Bagaimanakah cara teknik reaching rescue tersebut? Mari kita lihat. Ya, ini adalah contoh teknik reaching rescue.
Nabila dan rakan-rakan sedang menghulurkan alat bantuan kepada mangsa lemas yang berdekatan dengan tepi kolam. Katakan murid-murid yang berada di dalam kolam ini kelemasan. Jadi, murid-murid yang berada di tepi kolam akan menghulurkan bantuan dengan menghulurkan alat bantuan yang sesuai yang ada di sekitar mereka untuk menyelamatkan mangsa yang lemas. Contoh alat yang digunakan dalam rajah ini ialah tali. Murid-murid juga boleh menggunakan kayu ataupun apa-apa saja benda yang boleh dicapai oleh mangsa lemas. Nabila dan Farah mengangkat mangsa lemas ke atas tebing. Sejurus sahaja mangsa lemas dapat mencapai alat bantuan yang dihulurkan tadi. Rakan-rakan yang berada di tepi kolam yang tidak lemas bolehlah mengangkat mangsa lemas ke atas tebing untuk memberikan rawatan yang seterusnya. Mari kita lihat teknik kedua. Teknik throwing rescue. Teknik throwing rescue ialah teknik membaling alatan menyelamat kepada mangsa lemas di air yang berada jauh dari tepi kolam dan menarik mangsa ke tempat yang selamat. Daripada rajah ini pun, cikgu pasti kamu telah faham apakah maksud teknik throwing rescue. Fahrin membaling alat bantuan menyelamat kepada mangsa lemas yang berada jauh dari tepi kolam. Teknik throwing rescue ini, dia lebih sesuai untuk mangsa kelemasan yang lebih jauh daripada tepi kolam. Dan contoh alatan yang digunakan ialah pelampung. Setelah mangsa yang lemas dapat mencapai pelampung yang dihulurkan, kita sebagai penyelamat perlulah menarik mangsa ke tebing kolam. Contoh dalam rajah ini, Farin menarik mangsa ke tebing kolam sejurus mangsa lemas dapat mencapainya. Sambil itu, kita hendaklah memberi kata-kata semangat kepada mangsa yang lemas. Jangan bimbang, saya tarik kamu ke tebing kolam. Jangan risau, kita hendaklah beri kata-kata semangat yang positif agar mangsa lemas percaya mereka boleh diselamatkan. Tips keselamatan, sentiasa patuhi peraturan keselamatan di kolam renang. Pastikan murid-murid apabila berada di kolam renang, ada orang tua ataupun guru dan pengajar di samping kamu sebelum kamu terjun ke kolam renang tersebut. Kerana apa-apa sahaja berlaku, kamu boleh diselamatkan. Jadi, ingat langkah-langkah keselamatan. Ya, jangan terjun ke kolam renang tanpa pantauan ibu bapa ataupun guru serta pengajar. Seterusnya, apa yang perlu dilakukan oleh penyelamat apabila mangsa lemas telah berjaya mencapai alat bantuan tadi? Seperti teknik pertama tadi, teknik reaching rescue, penyelamat hendaklah mengangkat mangsa lemas ke atas tebing dengan segera dan memberi bantuan pernafasan jika mangsa memerlukannya. Ya, sebab mereka apabila telah dapat mencapai alat bantuan tersebut, sebenarnya mereka telah berada dalam keadaan yang agak lemah. Jadi, penyelamat mestilah bertindak pantas dengan mengangkat mangsa lemas ke atas tebing dan memberi bantuan yang sewajarnya. Tips keselamatan lagi untuk murid-murid, pastikan penyelamat kelemasan telah bersedia sebelum kamu memasuki kolam. Seperti apa yang telah cikgu terangkan sebelum ini. Kukuh minda. Nyatakan tindakan kamu sekiranya mangsa lemas berkeadaan lemah dan tidak berdaya memegang alatan yang dihulur atau dibaling. Apa yang perlu dibuat? Di sinilah penyelamat perlu terjun. Tapi pastikan penyelamat yang hendak menyelamatkan mangsa adalah seorang penyelamat kelemasan yang pakar dan bertauliah. Jika tidak, kita khawatir kedua-duanya akan lemas. Okey. Setakat ini saja penerangan Cikgu Yati untuk pendidikan jasmani tahun 6 untuk minggu ini. Jangan lupa tugasan kamu. Pastikan kamu baca dan fahamkan apa yang telah diterangkan oleh cikgu tadi dan salin nota-nota yang ada dalam buku tulis pendidikan jasmani kamu. Selamat belajar!